Selamat sejahtera kepada Prof. Nama saya Caroline Stephanie Christie dan pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan pemantapan kesatuan nasional Malaysia dan kumpulan kami juga telah memilih soalan yaitu bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia, bincangkan peranan bahasa kebangsaan sebagai medium kesatuan rakyat Malaysia. Oke, seterusnya kita masuk pada pengenalan. Oke, bahasa Melayu ini telah diteraskan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia berdasarkan Perkara 152 di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ini dalam perlembagaan ini juga menerangkan bahwa bahasa Melayu ini bahasa rasmi dan tidak boleh dipersoalkan tentang penggunaan dan peranannya. Dan juga ada Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1967 juga meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi mengukuhkan lagi nilainya dalam masyarakat berbagai etnik. Dan juga bahasa Melayu ini amat penting dalam semua aspek kehidupan, terutama masyarakat seperti kita. Oke, seterusnya asal-usul dan tahap perkembangan bahasa Melayu. Oke, asal-usul ini ada beberapa orang sarjana bahasa barat yang membuat penyelidikan tentang bahasa-bahasa yang tersebar di Kepulauan Melayu dengan membandingkan antara bahasa dengan bahasa yang lain. Bahasa Melayu ini berasal daripada Asia Tengah dan juga ada dua teori yang diketengahkan, yaitu teori Yunan sama teori Nusantara. Oke, teori Yunan ini ada 5 orang sarjana yang menyokongnya dan juga teori ini juga mengatakan bahwa orang Melayu ini datang daripada Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang. 3 gelombang nih yang Nina, yaitu orang Negrito, Melayu Protos, sama Melayu Dietro. Oke, orang Negrito ini bentuk paling awal di Kepulauan Melayu dan juga merupakan keturunan orang Semang. Manakala pula Melayu Proto ini datang sejak 2500 sebelum Masehi dan tinggal di kawasan sungai dan pantai dan juga mahir dalam bidang lautan, tetapi mereka tidak tahu berenang. Dan Melayu Dietro pula datang kira-kira 1500 sebelum Masehi dan juga mahir dalam bidang pelayaran. Oke, seterusnya kita masuk pada teori Nusantara. Oke, ini pendukung teori dia ada 4 dan juga Kehemli ini dia tidak bersetuju, beliau tidak bersetuju bahwa nih bahasa Melayu ini serumpun dengan bahasa Kemboja. Dan juga beliau berpendapat bahasa bangsa Melayu ini dan bangsa Jawa ini mempunyai tamadun yang tinggi. Seterusnya tahap perkembangan bahasa Melayu ini terbagi kepada 2, yaitu kuno sama klasik. Oke, kalau kuno nih dia dijadikan sebagai bahasa lingua franca, yaitu pertuturan seharian lah, dan bahasa pentadbiran. Dan juga bahasa ini sering ditutur di sepenanjung tanah Melayu, Sumatera, dan Kepulauan Riau. Oke, dia punya contoh bahan bukti dia batu bersurat di Kedukan Bukit Palembang 683 Masehi. Oke, terusnya kita berada pada bahasa Melayu klasik. Oke, bahasa Melayu klasik nih wujud sebab ada peralihan bahasa berlaku disebabkan oleh pengaruh agama Islam dan juga ada bukti dia juga yaitu batu-batu bersurat seperti Minye 7 Aceh 1390. Oke, seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Oke, bahasa Melayu kuno ini menggunakan banyak kata-kata pinjaman Sanskrit dan susunan ayat bersifat Melayu dan awalan ayat ialah mar, ada bunyi konsonan juga diaspirasikan, contoh BH, TH, KH. Dan huruf H juga hilang dalam Melayu moden, contoh kalau bahasa Melayu moden saya kan kalau sekarang, tapi kalau dulu kuno tuh saya ha. Jadi H tuh tidak salah ha tuh. Gitu. Oke, pas itu ciri-ciri bahasa Melayu klasik nih pula ayat yang panjang dan berbelit-belit dan juga banyak ayat pasif dan menggunakan bahasa istana kosa kata klasik dan juga menggunakan ayat pangkal contoh alkisah bermula dan penggunaan ayat sonsang dan banyak partikel pun dan la. Kesimpulannya, kita boleh lihat bahwa bahasa Melayu sering digunakan dalam kehidupan seharian dan juga memainkan peranan yang penting agar keharmonian masyarakat dapat dikekalkan. Dan juga bahasa ini merupakan lambang perpaduan, namun dalam menjaga bahasa kebangsaan ini, bahasa Melayu juga menghadapi cabaran.
Hal ini karena bahasa kedua yaitu bahasa Inggris sering digunakan di dalam internet dan para pelajar belum mencari rujukan dalam bahasa kedua. Dan bahasa kebangsaan sudah tersebar sejak abad ke-21, namun ada institusi yang berusaha untuk menggantikan bahasa kedua sebagai bahasa rasmi negara. Oleh itu, pihak kerajaan perlu berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium perantaraan untuk perpaduan masyarakat. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Saya Kristina Junepi binti Richard akan membentangkan topik keempat, yaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia, yaitu yang bersubtopikan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat Malaysia. Di dalam tajuk ini saya akan membentangkan tentang kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan. Sebagai pengenalan, Malaysia merupakan negara yang sedang membangun dan mempunyai banyak keistimewaan serta keunikannya yang tersendiri. Salah satu keunikan Malaysia ialah mempunyai kepelbagaian kaum yang berbeza-beza. Terdapat 3 kaum utama yang terbesar di Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina, dan India. Demi menggapai kesepaduan dalam rakyat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian etnik dan budaya ini, bahasa Melayu ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Perkara ini penting bagi menjamin kestabilan dan keharmonian kaum dalam negara Malaysia. Oleh itu, kedudukan bahasa Melayu sangat penting dalam menjamin kesepaduan masyarakat yang berbeda kaum dalam Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada definisi perlembagaan. Perkataan perlembagaan berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang membawa makna membentuk, dan perkataan ini membawa maksud kepada pembentukan dan penyusunan semula negara. Perkataan perlembagaan ini juga merupakan gabungan antara qume, yaitu bersama, dan stature, yaitu membuat sesuatu agar berdiri. Perlembagaan juga merupakan sistem pemerintahan yang membina dan mengatur serta memerintah dalam sebuah negara. Menurut Muhammad Ali Abbas, yaitu pada tahun 1984, perlembagaan merupakan dokumen atau suratan yang mengandungi semua undang-undang tertinggi bagi menubuhkan sebuah negara dan sistem politik. Seterusnya, peruntukan bahasa Melayu dalam perlembagaan. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ini merupakan salah satu unsur tradisi yang terdapat dalam pemerintahan, termasuklah pemerintahan beraja, kedudukan istimewa orang Melayu, dan agama Islam. Di antara peruntukan yang diberikan dalam perlembagaan ialah yang pertama, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Terdapat beberapa syarat, yaitu tiada kekangan untuk mengajarkan dan mempelajari bahasa lain, dan juga hak kerajaan persekutuan dan hak kerajaan negeri tidak akan terjejas dalam menggunakan bahasa kaum lain. Peruntukan seterusnya ialah selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas itu, sehingga diperuntukkan selain Parlimen, bahasa Inggris boleh digunakan di dalam kedua-dua Majlis Parlimen di dalam Dewan Undangan tiap-tiap negeri dan bagi segala maksud rasmi yang lain. Dan teks juga akan sahih jika rang undang-undang dan akta yang dicadangkan atau dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan segala prosiding yang berada dalam mahkamah. Sehingga diperuntukkan selain Parlimen, segala prosiding dalam mahkamah rendah selain mengambil keterangan, hendaklah dalam bahasa Inggris. Dalam perkara ini, maksud rasmi artinya apa maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, termasuklah maksud sesuatu pihak berkuasa awam. Seterusnya adalah kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama ialah istilah bahasa Malaysia tidak digunakan dalam perlembagaan. Hal ini kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Seterusnya,
Perkara 152 dalam pasal 1, bahasa kebangsaan diperuntukkan ialah bahasa Melayu. Misalnya, orang Amerika tidak menggunakan bahasa Amerika tetapi bahasa Inggris. Segala perkara yang berkaitan bahasa Melayu juga adalah dilindungi walaupun keadaan darurat dalam perkara 150 dalam pasal 6E. Selain itu, perlembagaan juga menjadikan bahasa Melayu sebagai perkara yang sensitif yang melarang kita untuk membahas di tempat terbuka bagi tujuan keselamatan dan ketentraman awam dalam perkara 10 pasal 4. Dan yang terakhir adalah Akta Bangsa Kebangsaan, yaitu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi. Seterusnya ialah peranan bahasa Melayu dalam komunikasi perpaduan. Yang pertama, bahasa lain akan dilindungi dan tidak ada halangan kepada siapa yang ingin belajar bahasa lain dan mengajarkan bahasa lain kecuali bagi tujuan rasmi. Selain itu, bahasa Melayu juga berperanan sebagai medium komunikasi yang bertujuan untuk menyatupadukan rakyat. Bahasa Melayu juga menjadi bangsa kebangsaan yang boleh difahami oleh semua etnik dalam Malaysia. Dan bahasa ini juga dapat mengelakkan ketegangan konflik dan kesalahpahaman antara kaum. Oleh itu, prinsip bahasa jiwa bangsa dicipta bagi menepati lambang penyatuan semua jati diri budaya yang lain. Selain itu, bahasa Melayu ini juga berperanan pada masa dahulu selain itu bahasa Melayu ini juga berperanan pada waktu dahulu, yaitu digunakan secara meluas melalui amalan surat menyurat, mesyuarat dan juga perundangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, setiap rakyat Malaysia perlu hidup bertolak ansur antara satu sama lain dalam menyemarakan perpaduan antara kaum. Sewajarnya semua kaum perlu mengiktiraf bahasa Melayu ini sebagai bangsa kebangsaan. Setiap kaum yang berbeza juga perlu menghormati hak-hak etnik lain dan budaya lain yang masih mengamalkan bahasa ibunda mereka seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Oleh itu, bahasa Melayu ialah alat penyatuan kaum dan komunikasi di Malaysia. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azwan bin Muhammad. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang peranan bahasa kebangsaan dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Pertama sekali dari segi politik, bahasa Melayu digunakan dalam semua acara kerajaan. Ini menurut dengan perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Perdana Menteri Malaysia ke-9 pernah menggunakannya dalam persidangan antarabangsa. Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa rakyat Malaysia dan ia juga digunakan dalam pendidikan, perniagaan, pengiklanan, dan juga komunikasi. Dari segi ekonomi pula, bahasa Melayu menjadi bahasa ekonomi di dalam Malaysia. Ini kerana bahasa Melayu mempunyai nilai ekonomi yang tersendiri. Bahasa Melayu turut diperkasakan dalam Pelan Strategik Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2021 hingga tahun 2025. Selain itu, bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca suatu ketika dahulu. Ini kerana bahasa Melayu mudah untuk difahami dan juga ia pernah menjadi bahasa pemerintahan kerajaan pada masa itu, iaitu Kerajaan Melayu Melaka. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa ilmu. Dan akhir sekali dari segi sosial, bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Bahasa Melayu digunakan dalam masyarakat Melayu, terutamanya masyarakat Cina, India, Kadazan, Iban, dan lain-lain. Dia juga mempunyai logat yang berbeza mengikut tempat dan juga mengikut kaum itu. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam urusan rasmi pelbagai sektor, iaitu sektor kerajaan dan swasta. Bahasa Melayu juga turut digunakan dalam surat menyurat. Sebagai kesimpulannya, bahasa kebangsaan perlulah dipelihara kualitinya kerana bahasa Melayu ini sangat berharga untuk generasi yang hidup di Malaysia. Dengan adanya perkara 152 Perlembagaan Malaysia, bahasa ini boleh dibangkitkan lagi kualitinya dan dikomersialkan di seluruh dunia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Sir Azri. Seterusnya saya akan membentangkan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat Malaysia. Salah satu subtopik yang terdapat dalam topik 4 iaitu topik yang kami pilih, pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Pada bahagian pertama iaitu pengenalan, bahasa Melayu adalah bahasa yang dijadikan bahasa kebangsaan iaitu bahasa rasmi negara. Sejarah yang menyebut bahasa Melayu merupakan lingua franca pada zaman Nusantara telah membuktikan bahasa Melayu layak dipanggil sebagai bahasa rasmi negara. Penggunaan bahasa kebangsaan ini menunjukkan pelbagai kepentingan tertentu dalam meningkatkan kesepaduan rakyat. Salah satu kepentingan bahasa kebangsaan yang kita dapat lihat ialah bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa pengantar ini didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan untuk sistem pengajaran dan rundingan tidak kira dari sekolah Melayu, Cina maupun Tamil. Bahasa Melayu ini memiliki ciri keterbukaan yang membolehkan pengaruh bahasa asing diterima. Kesan daripada kemurniaan bahasa pengantar ini, ia mampu memberi makna dengan tepat dan berkesan kepada individu lain tanpa menimbulkan kekeliruan sebagai bahasa pengantar. Oleh itu, bahasa Melayu ini sepatutnya perlu dibanggakan kerana kosakata yang enak didengar, bertenaga dan menarik dan boleh mendalami hati masyarakat itu sendirilah. Kepentingan kedua ialah bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan merupakan satu proses yang menyatupadukan seluruh kelompok masyarakat dan negara agar setiap individu mampu mencapai satu identiti, memiliki perasaan cinta akan diri kita sendiri. Bahasa Melayu ini merupakan lambang perpaduan rakyat Malaysia kerana menjadi satu lambang suara antara rakyat Malaysia dengan rakyat Malaysia yang lain. Sejarah bahasa Melayu klasik menunjukkan bukti melalui batu bersurat yang dijumpai para ahli sejarah. Di sini kita boleh lihat contoh sebuah karangan yang ditulis pada batu nisan yang berupa puisi bahasa Sanskrit. Seterusnya, bahasa klasik ini pula dikembangkan menjadi bahasa moden supaya lebih faham dan bercirikan formal. Kepentingan terakhir yang saya masukkan di sini ialah bahasa Melayu sebagai lambang jati diri yang dikongsi bersama. Bahasa Melayu ini sebenarnya bukan sahaja dijadikan sebagai bahasa perpaduan, malah ia juga menjadi bahasa yang menjadi lambang jati diri kepada kita. Kita boleh lihat di sini, ia berperanan luas sebagai bahasa pemersatu dan perkara 152 juga mengatakan hal tersebut. Menurut Kamus Dewan pula, jati diri merupakan suatu sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi bahasa, budaya dan sebagainya, menjadi teras dan lambang kepribadian seorang individu. Kita boleh lihat di sini, negara Jepun menuntut ilmu menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Hal ini menunjukkan mereka mengalami kemajuan dari segi peningkatan pemikiran dan kemajuan diri. Okey, kita sudah sampai di bahagian kesimpulan. Berdasarkan rumusan keseluruhan tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu, jelaslah bahawa medium kesepaduan rakyat Malaysia penting untuk menjadikan negara lebih maju dari pemikiran demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Terima kasih, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Balkis Batusha binti Nur Hisham dengan nombor kad matrik BP22110359. Pembentangan saya pada hari ini adalah bertajuk Cabaran Bahasa Kebangsaan sebagai Medium Kesepaduan Rakyat. Cabaran yang pertama adalah kurangnya aktiviti yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu. Dianggarkan bahawa 80% tapak jejaring yang wujud adalah dalam bahasa Inggeris. Daripada Noriah Muhammad 2005. Bahasa Melayu merupakan pilihan kedua sebagai bahasa pengantara, manakala bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa utama di kebanyakan laman web di Malaysia. Malah, terdapat juga segelintir pihak yang menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa low class dan memilih untuk tidak bertutur dalam bahasa Melayu di tempat awam. Bahasa Melayu juga dikatakan kurang relevan
Sebagai contohnya, para pelajar hanya mempelajari bahasa Melayu untuk lulus dalam subjek bahasa Melayu. Terdapat juga pihak yang mengatakan bahawa bahasa Melayu bukan salah satu kriteria yang dicari apabila mencari pekerjaan. Graduan yang mempelajari bahasa Inggeris atau bahasa Mandarin juga dikatakan lebih laku atau lebih cepat untuk mendapat kerja berbanding graduan bahasa Melayu. Munculnya bahasa yang ringkas, pendek dan bersifat ikonik. Kekayaan bahasa kurang diamalkan oleh masyarakat oleh kerana perkembangan teknologi. Sebaliknya, penggunaan bahasa segera semakin popular dan relevan di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa rojak. Penggunaan bahasa campur yang terdiri daripada separuh bahasa Melayu dan separuh bahasa Inggeris mula diamalkan oleh masyarakat. Tidak lupa juga isu bahasa lucah melambangkan kurangnya nilai sasiah dalam diri seseorang, malah menjelaskan kualiti bahasa Melayu di kalangan masyarakat, khususnya para pelajar dan golongan belia yang mudah terpengaruh dan cenderung untuk menggunakan bahasa ini dalam perbualan harian. Inisiatif yang dapat dijalankan oleh ibu bapa dan masyarakat adalah menerapkan penggunaan bahasa Melayu standard dan formal dalam diri anak-anak pada usia muda lagi, supaya ia menjadi suatu kebiasaan kepada mereka apabila mereka sudah tumbuh dewasa nanti. Guru juga perlu dedahkan cara menggunakan bahasa Melayu dengan betul dari segi pertuturan mahupun penulisan dan menggalakkan pelajar untuk mengambil tempat dalam pertandingan syarahan, bersajak, syair, pantun dan sebagainya untuk mempraktikkan penggunaan bahasa baku dengan betul. Bagi mengelakkan percampuran perkataan bahasa Inggeris di dalam ayat bahasa Melayu, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga boleh membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kualiti bahasa Melayu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arjazia binti Ganti, nombor matrik BA 22110543. Saya akan membentangkan subtajuk iaitu usaha memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat di bawah topik 4 iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Pengenalan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa yang melambangkan sesuatu bangsa atau negara secara unik. Seperti mana yang kita ketahui dalam Perlembagaan Persekutuan ada menyatakan dalam Perkara 152 telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang perlu digunakan untuk maksud rasmi dalam negara. Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia hendaklah berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat. Salah satu usaha memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat adalah dengan cara menghapuskan sekolah vernakular. Kita sebagai warga negara Malaysia, kita dapat melihat sendiri bagaimana kesan penhubuan sekolah vernakular ni menyebabkan segelintir warga negara Malaysia tidak begitu mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, pemansuhan ni bukanlah bertujuan untuk merendah-rendahkan potensi kaum lain. Tetapi, jika kita, warga negara Malaysia ni, disatukan di bawah institusi pendidikan yang sama, sudah pasti masyarakat yang mempunyai nilai perpaduan yang utuh tu akan terhasil. Oleh itu, menghapuskan sekolah vernakular ni sebagai salah satu usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium kesepaduan rakyat. Yang kedua, memperkasakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti yang kita ketahui, badan berkanun ini ditubuhkan dengan objektif untuk membina dan memperkaya bahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuklah bidang sains dan teknologi. Dewan Bahasa dan Pustaka ini juga haruslah melaksanakan pelbagai aktiviti yang boleh memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai contoh, aktiviti sayembara pidato antarabangsa,
merupakan anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian, Warisan dan Pelancong dengan usaha sama Radio Television Malaysia RTM. Dengan keadaan sedemikian, penganjuran yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini akan mewujudkan perpaduan rakyat dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Yang ketiga, memastikan urusan negara dalam bahasa Melayu. Maksudnya, dengan menjadikan bahasa Melayu tu sebagai urusan rasmi seperti surat menyurat. Sebagaimana menurut Dato' Sri Ismail Yaakob 2022 dalam laporan berita harian, beliau ada mengatakan bahawa Malaysia akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara, termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Yang keempat, menghempuskan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sifat dominan bahasa Inggeris dalam kehidupan kita tu tidak dapat dinafikan, tetapi langkah ini dilihat berpotensi memadamkan kegemilangan bahasa Melayu di peringkat masyarakat. Jika teras pentarbiaan turut dilaksanakan dalam bahasa asing, tidak mustahil pada satu era nanti ataupun generasi akan datang tidak akan mengenali lagi perkataan Melayu ataupun bahasa kebangsaan itu tidak lagi dimartabatkan. Yang kelima, yang terakhir, iaitu menghasilkan banyak kerja seni dan penyiaran dalam bahasa Melayu. Apabila media cetak, media elektronik serta perfilman dipenuhi dengan karya-karya yang mengutamakan bahasa Melayu, tidak kira dalam penulisan ataupun bukan dalam penulisan, pastinya masyarakat akan menikmati karya tersebut serta menghargai bahasa ibunda tu dengan lebih baik. Jadi secara tidak langsung penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia akan bertambah erat. Secara ringkasnya, rumusan, terdapat beberapa usaha lagi yang boleh dilakukan kita sebagai warga negara Malaysia. Oleh itu, sebagai warga negara Malaysia, kita haruslah berbangga akan bahasa kebangsaan yang telah menjadi cerminan negara Malaysia di persada antarabangsa. Khususnya ini sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Cheng Enci Kemilia dan saya akan membincangkan tentang dasar bahasa kebangsaan. Pertama sekali, dasar bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia. Arti bahasa kebangsaan adalah untuk menjadi bahasa penyatuan bagi seluruh warga negara daripada pelbagai kaum dan daerah. Dasar bahasa kebangsaan ditubuhkan pada 1970-an bagi menyokong matlamat pembangunan negara yang meletakkan perpaduan sebagai jaminan kejayaan. Sebagai bahasa kebangsaan negara, bahasa Melayu hendaklah digunakan sebagai bahasa urusan rasmi kerajaan sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri. Dan bahasa Inggeris hanya digunakan dalam situasi tertentu. Dasar ini digubal selaras dengan kedudukan bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi dalam pelembagaan persekutuan. Seterusnya, pengenalan kepada dasar bahasa kebangsaan. Dasar bahasa kebangsaan di Malaysia dilaksanakan berasaskan undang-undang negara, yaitu Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan. Fokus utama dasar-dasar ini adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Akta pendidikan pula berkaitan dengan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Dasar bahasa kebangsaan terdiri kepada 3 bahagian. Yang pertama, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang kedua, Akta Bahasa Kebangsaan. Dan yang terakhir, Akta Pendidikan.
Pertama, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Merujuk kepada bahagian 12 Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu secara rasminya diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantaraan untuk digunakan dalam semua maksud rasmi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan mencatatkan bahawa bahasa Melayu yang kemudiannya disebut sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi ialah seperti berikut. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Kedua, Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 67. Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 67 adalah suatu akta yang ditubuhkan bagi menyatukan undang-undang berhubungan dengan penggunaan bahasa kebangsaan. Merujuk kepada Akta Bahasa Kebangsaan, tertakluk kepada Seksyen 2 dipakai di seluruh Malaysia. Bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Akta ini memperuntukkan bahawa selepas 1 September 1967, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi kecuali dalam beberapa kes tertentu seperti undang-undang yang sedia ditulis dalam bahasa Inggeris berhubungan dengan dunia dan sebagainya. Yang terakhir, Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ialah pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1996 bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan kebangsaan untuk generasi akan datang. Antara fungsi Akta Pendidikan ialah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini demikian kerana kedudukan bahasa Melayu diperkukuhkan dengan peruntukan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan dan mata pelajaran teras. Akta Pendidikan menegaskan bahawa peranan bahasa Melayu adalah sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan dengan sekolah-sekolah yang lain. Seksyen 17 dalam kurungan 2 telah memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di mana selaras terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dianggap sebagai satu kejayaan dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara. Selaras dengan itu, kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengembangkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam bidang pendidikan dan pentadbiran dengan memperkenalkan akta-akta yang berkaitan seperti Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan.